Assalamualaikum dan apa khabar? So pagi ini kita berada di Langkawi dan semalam kita telah pun menguji sendiri bagaimana prestasi varian RS eHEV versi City Hatchback untuk pasaran Malaysia. Dan seperti mana yang anda semua maklum, ini merupakan versi hybrid dengan dua motor elektrik, sistem tren kuasa IMMD yang dibawakan oleh Honda Malaysia untuk pasaran Malaysia. Sama macam Honda City Sedan eHEV, spesifikasinya lebih kurang sama. Kejap lagi kita akan jelaskan dengan lebih lanjut dan kita akan kongsikan apa benda pengalaman ataupun perasaan pemanduan di dalam City RS eHEV ini. Okay, seperti yang anda telah tengok pada video pelancaran yang telah kami upload sebelum ini, dah banyak kali kita terangkan dah, ini merupakan varian yang paling tinggi untuk pasaran Malaysia, City Hatchback RS eHEV, di mana ia didatangkan dengan kemasan seperti wing depan berwarna hitam, dengan logo H dengan ada elemen biru, dinamakan ini model hybrid, lencana RS di situ. Dan lepas tu untuk model ni yang menariknya, Honda datangkan dengan kit badan modulo, di mana ia mendapat penambahan di bahagian depan, bahagian sisi dan juga pada bahagian belakang. Tapi bagi mereka yang tak minat dengan kit tu, tak ada masalah pun, sebab rupa paras City Hatchback RS eHEV ni dah boleh katakan cukup sporty dah. Cuba tengok bahagian lampu belakang tu kan, dah macam lampu BMW dah sikit kan. So orang bolehlah salah anggap ni sebenarnya macam model BMW, tapi sebenarnya City saja. Alright, kita tengok sekejap bahagian ruang belakang ni. Okey, dengan kerusi baris kedua ditegakkan, anda akan mendapat ruang sebesar 289 liter, di mana kalau kerusi baris kedua dibaringkan, anda akan mendapat ruang sehingga 841 liter sehingga paras tingkap, atau sehingga 1189 liter sekiranya anda suka meletakkan barang sehingga ke aras bumbung. Dan practicality City Hatchback ni kalau ikutkan lebih kurang sama je macam model Jazz yang digantikan oleh model ni. Sebab apa? Dia datang dengan ciri standard Ultra Seat di bahagian belakang, di mana anda boleh baringkan. Ini merupakan satu cara untuk baringkan dia kalau nak muatkan barangan yang panjang. Ataupun satu lagi cara, kita tegakkan balik bendalah ni dan kita ambil daripada bawah. Ya. Dan lockkan dia. Jadi kalau rasa-rasa tak nak ganggu ruang kargo kat belakang, kita boleh masukkan barang-barang kat bahagian depan. Jadi inilah tahap practicality yang ada pada Honda City Hatchback untuk semua varian lah, termasuk juga varian RS eHEV ini. Alright, so ruang dalam dia ni kita boleh tengok lah apa penampilan yang datang pada ruang kabin City RS eHEV ni. So dia datang depan dengan skrin TFT bersaiz 7 inci, gandingan dengan meter analog. Dan ya, ini yang saya suka sebenarnya. Dia menyokong sistem Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ini merupakan kira macam first time jugalah saya gunakan sistem Android Auto ni. Sebab sebelum ni saya pakai Apple CarPlay je, tapi Android Auto pun okey je, not bad. So kita boleh gunakan aplikasi macam Waze, Google Map dan sebagainya. Semua benda tu kita boleh gunakan dengan baik lah. Apa yang menariknya pada City RS eHEV ni, ada satu perkara, iaitu nampak ni B ni. Okey, mode B ni sebenarnya dia merupakan mode yang mengutamakan regenerative braking ataupun brake regen. Jadi dia nak memberikan kita macam pengalaman sebagai pemanduan sebuah kereta EV, tapi dalam masa sama dia masih lagi sebuah kereta berenjin konvensional. Cuma dia ada ciri benda ni lah, so kita boleh rasa pengalaman brake regeneratif di dalam City RS eHEV ni. Ataupun senang cerita sebenarnya, kita boleh rasa pemanduan satu pedal. Pemanduan satu pedal, tapi tidaklah sekomprehensif pemanduan dalam EV yang sebenar. Kita masih lagi boleh rasa brake regeneratif
City RS HEV ni, tapi dia taklah sekuat seperti apa yang kita dah pernah rasa pada Volvo XC40. Itu memang senang cerita, one pedal driving all the way, turun genting pun tak ada masalah. Tapi yang ni boleh juga, tak ada masalah, cuma brake tu masih lagi diperlukan lah. Dekat bahagian depan ni dia ada beberapa pilihan, so kita boleh tengok beberapa menu dia. So Eco Drive ni dia boleh tahulah seberapa jimat pemanduan kita dan power flow. Ni memang satu perkara yang saya sangat suka tengok bila time mandu. So kita boleh tengok aliran kuasa daripada enjin ke roda, ataupun roda ke bateri, ataupun bateri ke roda, ataupun kedua-duanya sekali. Seat belt, kita boleh tengok lah siapa yang tak pakai seat belt kan. Lepas tu korang sound lah ikut cara korang sendiri. Safety support, dia macam-macam ada. Road departure mitigation, ada collision mitigation braking system. Jadi untuk City RS EHEV dan juga varian City yang lain, dia datang dengan 4 mode. Kita ada mode tall, mode utility, dan yang ini merupakan mode refresh. So di mana kerusi dibaringkan, so kita boleh baring sehabis baik dekat bahagian dalam ruang kabin ni. IMMD tu tadi dia ada 3 mode utama. Macam saya cakap tadi, dia ada EV drive, dia menggunakan motor elektrik sahaja dengan range ataupun jarak mungkin 1 hingga 3 km sahaja, bergantung kepada cara pemanduan. Dan yang kedua, dia datang dengan engine drive, di mana dia akan menggunakan kuasa daripada enjin pada kelajuan di atas lebuh raya 80 hingga 120 km per jam. Dan yang ketiga, ini merupakan hybrid drive. So hybrid drive ni dia akan menggandingkan kuasa daripada enjin dan motor elektrik bersama-sama pada kelajuan melebihi 120 km per jam. Jadi kalau ikutkan sistem IMMD ni, dia mampu memberikan penggunaan bahan api serendah 3.6 liter untuk setiap 100 km. Ini memang satu angka yang sangat menjimatkan lah untuk sebuah kereta City RS EHEV ini. Jadi ada beberapa perkara yang saya suka pasal City RS EHEV hatchback ni. Yang pertama sekali adalah dari segi pemanduan. Dia merupakan sebuah hatchback versi hatchback kepada sedan City, akan tetapi dia punya pemanduan, pengendalian memang dah jauh lebih berbeza lah jika dibandingkan dengan sedan City. Kerana apa? Honda cakap dia punya kadar ketegaran chassis dah menjadi lebih baik, dan dia punya berat keseluruhan jadi lebih ringan. Jadi ia turut menyumbang kepada pengendalian yang jauh lebih baik, terutama jika anda suka melayan selekoh. Ini merupakan satu model yang patut anda pertimbangkan bagi mereka yang suka layanan corner dan sebagainya. Yang kedua, ada satu perkara yang saya kurang gemar adalah dia punya trend kuasa EHEV itu sendiri. Kerana apa? Sebab atas kertas 253 Nm itu mungkin nampak gah, nampak power, begitu berkuasa, boleh kalahkan King atas lebuh raya, tapi sebenarnya tak. Sebab apa? RS EHEV ni sebenarnya direka untuk pemanduan, bagi saya pemanduan yang biasa-biasa, yang normal. Dia bukan untuk anda yang kaki pecut pedal to the metal. Tidak. Sebab apa? Kita tak boleh nak merasa kuasa 253 Nm itu sepenuh masa, terutama ketika kita naik jalan-jalan berbukit dan sebagainya. Kita boleh merasa sendiri pengedaran kuasa tu tak seperti yang kita harapkan, dan dia didatangkan dengan bunyi iringan enjin itu sendiri. Bagi mereka yang tak, macam kurang senang lah, sebab bunyi enjin tu macam agak kuat lah datang daripada depan. Jadi untuk pemanduan di dalam bandar, saya sangat syorkan City Hatchback RS EHEV, sebab pemanduan dia memang sangat lancar, pengedaran kuasa dia juga. Dan dia datang juga dengan mode B tu tadi, di mana kita boleh aktifkan mode regenerative braking, dan dalam masa yang sama kita boleh merasai sendiri pemanduan pedal tunggal. Ini pemanduan yang biasa kita ada pada model-model kenderaan elektrik yang penuh EV, macam contoh Volvo XC40R itu. Tapi untuk RS EHEV hatchback ini pun kita boleh rasa sendiri pemanduan satu pedal ataupun pemanduan pedal tunggal. Yang ketiga, saya nak komplain sikit. Sebenarnya bukan apa, dia punya seat ini. Sebab
Kalau ikutkan seat ni, kalau boleh sebenarnya boleh panjang lagi tau. Sebab dia kalau boleh dia menyokong habis bahagian bawah peha ni. So kita tak adalah rasa macam pemanduan ni kaki tergantung selalu tau. Jadi untuk pemanduan jarak dekat bagi saya sangat okey. Tak ada masalah sebab kerusi dia memang selesa. Berbeza dengan CT sedan sebab saya rasa kerusi yang macam agak mengelembung. Untuk CT hatchback ni bagi saya untuk varian V sekalipun dia dah improve. Dia dah tambah baik postur ataupun kedudukan ataupun rekaan kerusi itu sendiri. So dia dah nak lagi menyokong pemandu. Tapi untuk jalan jauh bagi saya satu kekurangan sebab kita akan rasa kaki ni tergantung, kita akan rasa macam sedikit penat lah bagi mereka yang tak biasa. Terutama kalau orang yang ada kaki panjang dan sebagainya, boleh rasa sendiri bahagian bawah ni rasa macam tergantung. Saya yang kaki pendek ni pun rasa macam tergantung sikit. Jadi itulah dia sedikit berkenaan Honda City Hatchback RSE HEV. Kalau sebelum ni Kak Sarina dah test dalam lintas Sepang, jadi hari ni saya dah test sendiri pemanduan di dalam jalan raya sebenar, naik bukit, turun bukit dan sebagainya. So itulah apa yang saya rasa. Dan untuk video pandu uji penuh, nanti tunggukan laporan yang penuh daripada kami sekiranya kami dapat menguji dengan lebih menyeluruh Honda City RSE HEV versi hatchback ini. Sekian dahulu daripada saya, Hanif Suhaib Khalil. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.